Okey. InsyaAllah pada pagi ini kita akan tadabbur surah yang baru, iaitu surah Al-Munafiqun. Allah menamakan surah kadang-kadang berdasarkan orang, kadang-kadang berdasarkan haiwan. Orang kadang-kadang Allah namakan surah Al-Mu'minun, surah Al-Munafiqun, surah Al-Kafirun. Kadang-kadang nama para nabi, surah Ibrahim, surah Nuh, surah Hud. Kadang-kadang surah tu berdasarkan bukan nama nabi tapi nama orang biasa. Surah Maryam, surah Luqman. Kadang-kadang Allah namakan surah berdasarkan nama binatang, Al-Baqarah, Al-Ankabut, An-Namlu, An-Nahlu. Jadi Allah namakan surah tu biasanya berdasarkan apa perkataan yang ada dalam surah tersebut. Kecuali surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, Allah namakan surah Al-Ikhlas tapi tidak ada perkataan ikhlas dalam surah itu. Cuma maksud dalam surah Al-Ikhlas ialah itulah makna ikhlas yang sebenar, iaitu kita mengesahkan Allah yang satu dalam semua ibadat kita, dalam semua urusan kehidupan kita. Maka sebenar itu adalah ikhlas. Jadi surah Al-Munafiqun ialah menceritakan tentang orang-orang munafik. Kenapa sampai ada satu surah ni cerita pasal orang munafik? Apa kaitan orang munafik dengan kita? Sehingga ada satu surah yang lengkap yang menceritakan pasal orang munafik. Kalau tidak ada kepentingan, tidak ada kaitan dengan kita sebagai orang beriman, maka Allah tak akan turunkan ayat ataupun surah yang lengkap berkenaan dengan orang munafik. Bila Allah turunkan, ia berkait rapat dengan kita. Sebenarnya semua ayat, semua surah berkait dengan orang-orang yang beriman. Sebab Al-Quran, satu Al-Quran adalah hudan, petunjuk untuk lil mu'minin, untuk lil orang beriman dan untuk orang bertakwa. Jadi tidak ada ayat, tidak ada surah yang tidak berkait dengan kita. Okey, surah Al-Munafiqun, apa makna munafiqun? Okey, sebelum kita tadabbur, kita huraikan maksud Al-Munafiqun. Allah membagikan manusia tiga jenis manusia. Satu, mukminin. Golongan pertama Allah bagikan manusia ialah mukminun, iaitu Islam zahir dan batin. Golongan kedua kafirun, kufur zahir dan batin. Golongan kedua ialah kafirun, iaitu kufur pada zahir dan batin. Jadi zahirnya pun kufur, dalam hatinya pun kufur kepada Allah. Berlawanan dengan mukminun. Golongan ketiga munafikun. Munafikun ialah Islam zahir, kufur batin. Jadi pengertian munafikun ialah zahirnya Islam,
solat, puasa, tapi pada batinnya kufur. Jadi mana munafik ialah dia berbeza zahir dengan batin. Dalamnya tak beriman kepada Allah, tapi pada zahirnya sama seperti orang nombor satu ni, golongan pertama, iaitu beriman. Kemudian munafikun pula ada dua. Satu, kufur asas agama. Yang kedua, sifat-sifat munafik. Jadi munafik ni ada dua. Satu, dia kufur asas agama, iaitu tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Rasul, tak beriman dengan hari akhirat. Maka dia sebenarnya adalah kafir. Adapun orang munafik yang hanya ada sifat saja, sifat munafik, dia tak kufur kepada Allah, dia beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, beriman dengan hari akhirat, tapi dia ada sifat orang munafik, dia masih Muslim. Dia adalah Muslim, cuma dipanggil orang Islam yang bersifat munafik. Okey? Jadi surah yang kita nak bincang hari ini ialah berkenaan dengan nombor 3 ni. Nombor 3. Golongan munafik. Sama ada yang kufur terus, tak beriman dengan Allah, ataupun yang beriman tapi dia ada sifat munafik. Mungkin munafik yang kafir, iaitu tak beriman dengan Allah, tak ada bukan kita. Tapi mungkin yang kaitan dengan kita ialah yang ada sifat munafik. Yang ada sifat munafik. Sebab itulah sifat munafik ni banyak. Ada sebahagian ulama senaraikan sifat orang munafik ni ada berapa semua? Ada 65. 65 sifat. 65 sifat. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Okey? Jadi kalau kita tengok Al-Quran, khususnya di awal surah Baqarah, di awal surah Baqarah Allah membahagikan manusia kepada 3 golongan ni. Tapi bila Allah sebut orang beriman, Allah sebut hanya 4 ayat je. 4 ayat. Bila sebut orang kafir, 2 ayat. Tapi bila sebut orang munafik, Allah sebut 13 ayat. Tengok perbezaan. Bila sebut orang kafir, 2 ayat je. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. 1 ayat. Sesungguhnya orang-orang kafir ni sama ada kamu bagi peringatan ataupun tidak, mereka tetap tidak beriman. 1 ayat. Kemudian Allah kata khatamallahu ala qulubihim. Allah dah chop, Allah dah tutup kunci hati-hati mereka. Maka bagi orang kafir itu azab yang pedih. 2 ayat je. Tapi bila sebut orang munafik, bermula daripada ayat yang ke 8, wa minan nasi man yaqulu. Ni bermula ayat yang ke-8. Wa minan nasi Okey?
Cuba tengok. Bermula daripada ayat 8 kan. Surah Al-Baqarah, Allah mula sebut sifat ciri-ciri orang munafik. Yang pertama sekali apa dia? Yang pertama sekali, asas kepada orang munafik apa dia? Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi. Ada sebahagian manusia, bukan semua, man yaqulu amanna billah. Orang yang berkata ni, zahirnya kami beriman. Mereka berkata, amanna billah, kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan hari akhirat. Tapi Allah menafikan, wama hum bimu'minin. Sebenarnya mereka tak beriman pun. Jadi yang berimannya ialah mulut mereka, zahir mereka, amalan mereka, tapi hati mereka tak beriman. Allah sendiri menafikan. Allah sendiri menafikan bahawa mereka tidak beriman. Tapi mulut beriman. Berbeza dengan orang kafir. Orang kafir langsung tak beriman. Langsung tak mengaku beriman. Cukup jelas. Jadi bila orang munafik ni ada ciri-ciri yang meragukan, yang mengelirukan, sebab rupanya Islam, solat bersama Nabi, kadang-kadang pergi berjihad, kadang-kadang bersedekah, kadang-kadang puasa bulan Ramadan, tapi sebenarnya dia kafir. Maka bila rupa dia boleh mengelirukan, maka Allah sebut dengan sifat yang banyak. Adapun orang kafir, jelas, clear. Jadi tak perlu sebut sifat yang banyak. Sebab benda dia jelas, terang-terang dia tak beriman. Dia tak solat, dia tak puasa, dia menentang terang-terang. Tapi orang munafik ni berbeza sama sekali. Zahirnya dia mengaku beriman. Zahirnya dia solat, dia puasa. Tapi dalam hatinya dia musuh, dia menentang Islam. Jadi orang macam ni Allah sebut lebih banyak. Supaya kita dapat berhati-hati dan kita dapat elakkan. Jadi Allah sebut sifat munafik dalam surah Baqarah 13 ayat. Bahkan surah Al-Kafirun ada tak dalam Al-Quran? Ada. Surah Al-Kafirun hanya berapa ayat? Surah Al-Kafirun 6 ayat. Tapi surah Al-Munafiqun lagi panjang. Surah Al-Munafiqun 11 ayat. 11 ayat. Tengok perbezaan tu. Ada maksud tu. Sifat orang munafik surah Baqarah 2 ayat. Sifat orang kafir 2 ayat. Sifat munafik 13 ayat. Itu ayat lah. Surah pula, surah Al-Kafirun hanya 6 ayat sahaja, pendek je. Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi surah Al-Munafiqun lagi panjang, 11 ayat. Ada maksud tu. Maknanya Allah, apa yang Allah nak bagi tahu? Mana antara orang kafir dengan orang munafik yang paling jahat, yang paling bahaya, yang paling kamu perlu berhati-hati, bukan orang kafir, tapi orang munafik. Di mana orang munafik ni? Di mana orang munafik? Orang munafik ni mula muncul bila? Iaitu di Madinah. Bila Islam menang, bila Islam kuat, muncullah orang munafik. Masa di Mekah, orang munafik tak ada. Tak ada. Sebab orang munafik ni dia pura-pura, dia kafir, kufur. Tapi dia menzahirkan Islam. Kenapa pura-pura? Sebab takut pada Islam. Bila dia takut pada Islam? Bila Islam menang, bila Islam kuat. Kenapa dia sembunyikan kekufuran? Ada kepentingan. Untuk mengelakkan daripada apa? Dia dibunuh. Kalau dia kafir, mungkin diperangi dan dibunuh. Mungkin dirampas hartanya. Jadi akhirnya dia sembunyikan kufur dan zahirkan Islam. Okey? Jadi sejarah orang munafik ini bermula di Madinah. Bila tepatnya? Iaitu selepas peperangan Badar. Sejarah orang munafik bermula di Madinah. Di Mekah tak ada. Sebab tu kalau cerita tentang orang munafik, sah. Dia surah Madaniyah. Ataupun ayat Madaniyah. Ini surah Al-Munafiqun yang kita nak belajar adalah surah Madaniyah. Surah At-Taubah juga menceritakan keburukan
membongkar ke sifat-sifat munafik. Surah At-Taubah tu hampir semua membongkar sifat-sifat munafik, surah Madaniyah. Jadi tak ada surah tentang orang munafik tapi turun sebelum Nabi hijrah, tak ada. Sebab sejarah orang munafik bermula di Madinah. Dan lebih tepat ialah bermula selepas Islam menang dalam peperangan Badar. Mula-mula Nabi berhijrah, mereka tak munafik lagi. Sebab masa tu Islam belum kuat. Tapi bila Islam menang dalam peperangan Badar, itu dah menunjukkan kekuatan dan kehebatan Islam. Jadi mereka mula takut, mereka mula gerun, ketika itu mereka mula sembunyikan kekufuran mereka. Okey? Dan sejarah yang orang munafik ni paling jahat pada Islam, paling dengki pada Islam, dan paling perancangannya cukup teliti dan tersembunyi. Sebab apa? Sejarahnya bermula daripada ketua munafik ni. Nama ketua munafik ialah Abdullah bin Ubay. Jadi ketua munafik nama dia cantik, Abdullah. Nama dia Abdullah. Nama sama dengan nama orang Islam. Tapi dialah lebih jahat daripada Abu Jahal. Lebih jahat daripada Abu Lahab. Sebab itulah apa ada pada nama, jangan bergaduh pasal nama. Sebab nama tak menjadikan orang tu baik ataupun jahat. Yang menjadikan orang tu baik ialah setakat mana dia faham dan dia beramal dengan agama. Okey? Jadi yang orang munafik ni geram dan dengki sangat pada Nabi dan Islam ialah sebab sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay ni dia bangsa Arab. Bangsa Arab, bukan Yahudi dan bukan Nasara. Jadi sebelum Nabi datang ke Madinah, Abdullah bin Ubay hampir-hampir dilantik sebagai ketua. Ketua Madinah lah. Jadi masa tu dia dah tengah teruja sangat nak dilantik sebagai ketua. Dia cukup yakin dia akan dilantik sebagai ketua, dia akan menjadi orang yang hebat. Tiba-tiba, sebelum dilantik, saat-saat yang dekat-dekat nak dilantik sebagai ketua, Nabi datang. Nabi hijrah ke Madinah. Bila Nabi hijrah ke Madinah, sokongan orang Madinah dah beralih ke arah Nabi. Jadi tengok akhlak Nabi, kemudian dakwah yang Nabi bawa tu telah sampai ke Madinah sebelum Nabi sampai lagi. Dibawa oleh Mus'ab bin Umair, seorang duta pendakwah Nabi yang pertama yang dihantar ke Madinah. Jadi orang Madinah ni mereka dah mula menerima dakwah sebelum Nabi datang. Jadi bila Nabi sampai je, bukan semualah tapi hampir semua orang Madinah mula mengalihkan sokongan dan keyakinan mereka pada Nabi Muhammad. Dan akhirnya dalam peperangan Badar, Nabi dan para sahabat menang dan akhirnya Nabi dilantik sebagai ketua negara Islam di Madinah. Yang tu yang menyebabkan orang-orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay sangat-sangat dengki, sangat-sangat berdendam dengan Nabi dan Islam. Sebab itulah Abdullah bin Ubay ni, sebab dengki dia sampai kesudah dia tak beriman. Ada juga golongan munafik, ramai golongan munafik yang akhirnya beriman. Termasuklah anak Abdullah bin Ubay. Anak dia nama dia Abdullah bin Ubay. Masuk Islam. Jadi ramai orang munafik yang akhirnya sebelum Nabi wafat masuk Islam. Tapi ni ketua dia, kepala dia tak masuk Islam. Kenapa? Sebab dia terlalu dengki, terlalu sombong dan ego. Itu antara penghalang besar manusia beriman kepada Allah. Ada sifat dengki, ada sifat sombong, itu penghalang untuk mereka menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Bermula daripada situlah Abdullah bin Ubay gerakkan kumpulan dia buat kacau kepada Nabi dan kepada Islam daripada dalam. Jadi sekarang ini masa Mekah. Yang adanya mukmin dengan kafir. Jelas.
mukmin dengan kafir. Jadi pertembungan hanya dua pihak sahaja. Cukup jelas, orang mukmin zahirnya Islam, batinnya Islam, dan orang kafir zahirnya Islam, zahirnya kafir, batinnya kafir. Tapi bila Nabi pergi ke Madinah, sekarang orang mukmin dan orang kafir pun ada. Nampak pada gambarannya dua kumpulan, tapi sebenarnya tiga. Dalam kumpulan orang mukmin ada munafik. Ini yang bahaya ni. Sebab apa? Dia duduk bersama kumpulan orang beriman. Nabi solat, dia solat. Nabi puasa, dia puasa. Bahkan Abdullah bin Ubay ni kalau hari Jumaat bila Nabi berkhutbah, dia pula bagi tazkirah. Wahai orang-orang yang beriman, dengarlah khutbah Nabi. Jadi mengelirukan. Pada zahirnya orang nampak dia penyokong kuat Nabi. Tapi hakikatnya, dia lebih teruk pada kafir ni. Sebab tu sifat orang munafik Allah sebut banyak. Surah dia pun lebih panjang daripada surah Al-Kafirun. Jadi apa yang Allah nak sampaikan dalam surah Munafikun ialah pengajaran paling besar, mesej yang paling besar ialah berhati-hati dengan sifat munafik. Mungkin kita tak jadi orang munafik yang sebenar, iaitu kafir kepada Allah. Tapi mungkin kita ada banyak sifat-sifat munafik. Nanti kita akan sebut satu persatu. Jadi surah ni bagi saya sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Termasuklah surah At-Taubah. Sebab apa? Surah ni membongkar sifat-sifat yang ada dalam hati orang yang mengaku beriman. Mulutnya mengaku beriman. Tapi bila kita baca Quran, satu demi satu, terbongkarlah siapa kita yang sebenarnya. Mulut beriman tapi hati sebenar tak beriman. Sebab itulah salah satu cara Allah ni. Yang ni orang munafik duduk bersama orang beriman, sama-sama solat. Pakaian pun sama dengan pakaian Nabi. Tapi dia adalah lebih jahat daripada kafir. Maka Allah buat satu proses untuk proses pembersihan. Proses menguji untuk mengeluarkan kelompok orang munafik ni supaya nampak jelas. Daripada kumpulan orang beriman keluar biar nampak jelas. Caranya apa dia? Caranya ialah dengan proses ujian. Cuba buka surah Al-Ankabut. Cuba buka surah Al-Ankabut. Ayat 2 dan 3. Okey. Ahasiban nas an yaqulu wa hum kemudian apa walaqad fatanna allazina min qablihim Al-Ankabut 1 dan 2. Okey, cuba tadabbur ayat ni. 2 dan 3 Al-Ankabut. Allah berkata ahasiban nas. Ahasiban nas, adakah manusia menyangka an yutraku, mereka dibiarkan. An yaqulu amanna, mereka berkata kami telah beriman. Macam orang munafik ni. Apa dia cakap dalam surah Al-Baqarah? Wa minan nasi
man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dalam surah Baqarah Allah cerita pasal orang munafik. Wa minan nas, ada manusia yang yaqul, mengucapkan, amanna, kami beriman dengan Allah. Jadi Allah sebut, adakah manusia sangka bila dia sebut kami dah beriman, dia biar macam tu je dan itu bukti dia beriman? Wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Jadi dalam kelompok ni nampak orang beriman, solat, puasa, tapi sebenarnya ada orang munafik. Macam mana cara Allah nak bongkarkan? Prosesnya dengan ujian. Bila Allah bagi ujian, terbongkarlah. Kantoilah. Sebenarnya dia ni bukan beriman kepada Allah. Sebab tu Allah kata apa? Walaqad fatanna. Pasti sesungguhnya fatanna, kami telah uji. Allazina min qablihim, orang-orang yang sebelum mereka. Sebelum munafik di Madinah, fala ya'lamanna, maka Allah dapat tahu daripada ujian tu, Allah dapat tahu allazina sadaqu, siapa yang benar-benar beriman. Daripada ujian tu Allah dapat tahu siapa yang benar-benar sadaqu, beriman, dan wala ya'lamannal kazibin, dan siapa yang sebenarnya berdusta, munafik. Prosesnya pada ujian. Nanti kita akan sebut apa bentuk ujiannya, yang daripada ujian tu Allah dapat tahu sebenarnya dia ni tak beriman pun kepada Allah. Mulut manis, saya beriman. Mulut baca Quran. Anggota badan nampak pergi solat. Ada duit pergi umrah. Tapi sebenarnya dia tak beriman. Sebab itulah kata ulama, salah satu cara nak memastikan kita ada sifat munafik ataupun tak, cara yang paling baik nak tahu kita ada sifat munafik ataupun tak, iaitu baca Quran dan tadabbur satu persatu. Sebab Allah sebut satu persatu sifat orang munafik dalam Al-Quran. Sehingga ulama kumpul ada 65 sifat munafik. Selagi kita tak faham Quran, kita akan perasan kita orang beriman. Ya Allah, berapa ramai yang perasan dia beriman, dia tak faham Al-Quran, dan dia tak baiki dirinya. Akhirnya dia pergi ke akhirat, Allah jadikan amalannya haba'an mansura. Allah jadikan semua solat dia, puasa dia, haji dia, sedekah dia, semuanya haba'an, debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Sebab sebenarnya Islamnya hanyalah zahir. Islam hanyalah dari segi luaran sahaja, tapi hatinya sebenarnya dia tak beriman. Okey? Boleh? Dan kita juga tahu sifat munafik ni jangan kita rasa kita selamat. Sebab ini yang Allah bongkar munafik ni siapa ni? Zaman siapa? Di mana mereka? Mereka adalah berada di zaman Nabi. Mereka adalah duduk bersama Nabi. Mereka adalah solat di belakang Nabi. Mereka berjihad di belakang Nabi. Mereka solat tarawih di belakang Nabi. Tapi sebenarnya mereka lebih jahat daripada orang kafir. Mereka bila masuk neraka, neraka paling bawah sekali. Kalau orang Islam yang pada zahirnya dan duduk di bersama Nabi, dengar tazkirah Nabi, dengar khutbah Nabi, ada yang sampai pergi berjihad bersama Nabi pun belum tentu selamat. Maka kita ni bukan berada bersama Nabi, bukan berada di zaman Nabi. Dan ibadat kita taklah sehebat orang munafik di zaman Nabi. Maka kita lagi-lagi terdedah kepada sifat munafik. Maka sebab itu saya nak ulang, wajib kita tadabbur satu persatu ayat Al-Quran supaya kita dapat bongkarkan, kita dapat buktikan bahawa kita sebenarnya tidak ada sifat munafik. Kalau ada, wajib kita bertaubat dan tinggal segera. Sebab takut-takut amalan kita semua sia-sia. Sebab salah satu syarat amalan diterima ialah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah akan terima amalan daripada orang bertakwa aja. Kalau ada sifat munafik itu, dia tidak bertakwa. Jadi takut dengan sifat munafik, amalannya tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Boleh
Dan saya nak sebut tadi, sahabat Nabi walaupun dah beriman tapi takut dengan sifat munafik. Siapa antaranya? Iaitu Hanzalah. Hanzalah pernah dia rasa diri dia munafik. Seorang sahabat Nabi, Hanzalah, dia menjerit, dia mengatakan qad nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Ini kehebatan sahabat Nabi, kehebatan orang beriman di zaman Nabi. Kehebatan orang beriman di zaman Nabi apa dah? Dia tak suka tuduh orang, tapi dia suka tuduh diri sendiri. Jadi dia kata qad nafaqa Hanzalah. Hanzalah ni dia tuduh diri dia telah munafik. Bila ditanya oleh sahabat lain, kenapa kamu tuduh diri kamu munafik? Sebab aku rasa bila duduk depan Nabi, aku rasa okey je, rasa bahagia je, rasa beriman je. Tapi bila balik rumah, duduk bersama keluarga, duduk bersama anak, lain watak aku. Macam dua wajah, dua watak. Satu watak depan Nabi, satu watak di rumah, berbeza. Jadi dia rasa adakah aku ni orang munafik? Sebab orang munafik memang ada dua wajah. Depan orang lain, belakang orang lain. Tengok sahabat, punyalah takut. Punyalah takut. Jadi kalau orang macam kita, bukan sahabat Nabi, dan jauh dah dengan zaman Nabi, tiba-tiba rasa selamat. Makna tak selamat lah tu. Tak selamat lah tu. Dan kita juga tahu kisah yang masyhur, iaitu Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab, bila dia tahu Nabi mewasiatkan kepada Huzaifah al-Yaman senarai-senarai orang munafik. Setelah Allah bongkar kepada Nabi dan Nabi dah tahu senarai munafik, jadi sebelum wafat Nabi serahkan nama senarai orang munafik kepada Huzaifah. Maknanya kalau ada nama ni, siapa-siapa yang mati daripada nama yang ada pada Huzaifah, Huzaifah tak akan solat. Huzaifah tak akan solat. Sebab apa? Sebab Allah kata wala tusalli ala ahadin. Jangan kamu salat ke atas orang munafik. Jadi Umar pun tanya. Umar ni dia Amirul Mukminin. Bahkan sahabat Nabi yang kedua terbaik selepas Abu Bakar. Bahkan Nabi kata Umar ni kalau ada Nabi selepas aku, dia layak jadi Nabi. Dan dia juga dijamin ahli syurga. Tapi rasa takut dengan sifat munafik begitu kuat. Sehingga dia nak cek, dia nak pastikan nama dia ada tak dalam senarai orang munafik yang Nabi pesan pada Huzaifah. Dia cek nama dia, bukan cek nama orang. Tengok orang bertakwa, tengok orang beriman. Ciri-ciri ahli syurga sentiasa takut ada sifat munafik. Jangan kita rasa selamat. Apatah lagi tak tadabbur Al-Quran, dah rasa selamat. Sedangkan Allah bongkar satu persatu ciri-ciri orang munafik. Kita tak faham apa-apa, tiba-tiba rasa selamat. Ya Allah, makna kita tertipu dengan syaitan. Jadi Umar bertanya pada Huzaifah. Huzaifah kata aku tak boleh bagi tahu. Ini amanah. Ini amanah Rasulullah. Rasulullah tak benar bagi tahu nama-nama senarai. Maka Umar kata, tolonglah. Tolong demi Allah, aku nak tahu. Aku tak nak tahu nama orang lain. Itu bukan urusan aku. Aku nak tahu satu je. Bagi tahu je. Nama aku ada ke tak ada? Itu je. Akhirnya Huzaifah bagi tahu nama kamu tak ada. Tapi sebenarnya ada riwayat mengatakan Umar tak tenang. Umar pesan pada anaknya, tengok bila masa aku nak dikebumikan, masa aku nak disolatkan, Huzaifah solat tak? Sampai tahap tu dia takut. Yang Huzaifah cakap nama dia tak ada, masih belum menenangkannya. Sehingga dia pesan pada anaknya, tengoklah masa aku nak disolatkan, Huzaifah ada tak? Kalau Huzaifah tak ada, aku munafik. Sampai tahap tu. Jadi kita ni orang biasa yang banyak dosa, maka lagi-lagilah kita kena takut dan risau dengan sifat orang munafik. Dan insya-Allah hari ini kita akan bongkar apa yang Allah bongkar dalam Al-Quran melalui surah Al-Munafikun, ciri-ciri orang munafik, dan juga dalam surah At-Taubah. Surah Taubah ni dinamakan surah, ada ulama menamakan dia surah Al-Fadihah. Fadihah ni makna surah pendedahan, pembongkaran tentang sifat orang munafik. Jadi ada ulama menamakan surah ni ialah surah Al-Fadihah. Sebab apa? Hampir semua cerita dalam surah Taubah mendedah, membongkar sifat orang munafik satu persatu. Yang ni yang orang munafik paling takut ni. Sehingga dia disebut dalam surah At-Taubah, mereka takut janganlah turun satu surah
yang membongkar kemunafikan kami. Tapi akhirnya Allah turunkan juga dan membongkar kemunafikan mereka, iaitu mereka takut. Sebab itulah siapa yang tak nak tadabbur Al-Quran, siapa yang tak nak faham isi kandungan Al-Quran, dia ada persamaan dengan orang munafik. Sebab orang munafik tak nak sangat baca Al-Quran sebab dia takut sifat buruk dia akan dibongkarkan oleh Allah. Dia takut Allah membongkar keburukannya, apa yang dalam hati mereka dalam Al-Quran. Jadi dia tak nak baca Quran, tak nak faham. Jadi siapa yang tak nak faham Al-Quran, takut-takut dia ada sifat munafik. Takut kalau baca, kena kepala dia. Jangan. Sebenarnya Quran adalah sebagai tazkirah. Bila kena kepala kita, itu nikmat. Nikmat kita tahu kelemahan. Nikmat kita tahu dosa. Supaya kita boleh bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Okey, kita masuk ayat pertama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iza, apabila, ja'aka, telah datang, kepada engkau, al-munafiqun, orang-orang munafik. Apabila telah datang kepada engkau orang munafik. Okey. Setakat ni apa pengajaran daripada ayat ni? 3 patah. Iza ja'akal munafiqun. Pengajarannya yang pertama apa dah? Orang munafik ni selalu ada sekeliling Nabi. Ja'aka, datang kepada engkau. Jumpa engkau, kadang-kadang duduk dalam majlis engkau. Jadi orang munafik ni, dia duduk bersama Nabi, mengelilingi Nabi. Bahkan dalam surah Al-Ma'un Allah kata apa? Ara'aita allazi yukazzibu bid-din. Ara'aita dia beza dengan alam tara. Alam tara kaifa. Alam tara kaifa, surah Al-Fil. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, kaifa, bagaimana Allah binasakan tentera bergajah. Jadi kalau alam tara, benda dah lepas, mungkin tak berulang. Tapi kalau ara'aita, engkau telah melihat, maknanya benda ni akan sentiasa berlaku. Zaman Nabi akan datang dan sampai kiamat. Apa dia? Iaitu allazi yukazzibu bid-din, orang yang mendustakan agama. Zaman Nabi ada, selepas Nabi pun ada, sampai zaman kita pun ada, sampai kiamat. Orang munafik ini akan dulu kini selama-lamanya tak akan hilang. Ini beza alam tara dengan ara'ita. Jadi ara'ita menunjukkan Allah nak beritahu, kau nampak tak tu orang munafik depan kamu, belakang kamu, kanan kamu, kiri kamu. Jadi kalau zaman Nabi pun ada, zaman kita lagi ada. Sama juga izajah. Orang munafik tu bukan ada, datang jumpa engkau, bahkan puji engkau. Dan dalam ayat ini mereka, apa mereka kata? Faqalu, saya nak sebut satu lagi. Yang pertama tadi, izaja'akal munafiqun menunjukkan orang munafik selalu datang, selalu ada bersama Nabi. Yang kedua, Allah sebut munafiqun. Allah tak sebut nama. Allah boleh je sebut izaja'aka Abdullah bin Ubay. Allah boleh sebut. Tapi kenapa Allah tak sebut nama? Allah sebut sifat. Pengajaran ialah Allah nak beritahu orang munafik ni sama dengan tadi, iaitu sentiasa ada. Kalau Allah sebut nama, maka seolah Allah nak beritahu orang munafik ni dia fokus pada individu. Bila individu ni mati, tak adalah orang munafik, tak ada. Allah nak beritahu sifat munafik ni akan berterusan, maka tak perlu disebut nama. Dan kalau sebut nama pun kita rasa apa? Oh, ini bukan, tak ada kaitan dengan aku. Ini berkaitan dengan Abdullah bin Ubay. Jadi pengajarannya, kita wajib berhati-hati. Di mana saja kita berada, bila-bila masa. Sebab orang munafik sentiasa ada. Bahkan termasuklah kita ni mungkin boleh jadi orang munafik.
Okey, apa kata mereka kepada Nabi? Qalu, mereka berkata, nashhadu, kami bersaksi. Nashhadu, kami bersaksi. Yang kalau kita mengucap, kita kata apa? Ashhadu kan? Ashhadu. Dalam ayat ini, nashhadu. Jadi perkataan yang sama yang membezakan awal. Kalau ashhadu awalnya hamzah, maka menunjukkan aku. Kalau awalnya nun, maka menunjukkan kami. Sama juga nak budu kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. A'budu. Ini aku. Tapi kalau kita sebut dalam surah Al-Fatihah, na'budu. Kami. Kalau nun, kami. Bahasa Arab mudah je. Kalau aku, taruh hamzah kat depan. Kalau nak tukar kami, tak payah tukar perkataan lain. Tukar yang kat depan saja. Daripada hamzah kepada nun. Mudah je bahasa Arab. Jadi kalau nashhadu, kita terjemah apa? Kami bersaksi. Jadi kalau asyhadu, terjemah apa? Aku bersaksi. Cuma orang Melayu ni bahasa dia, bahasa, tak tahulah bahasa tua ke bahasa apa. Dia terjemah bukan aku bersaksi, aku naik saksi. Naik itu naik ke mana saya tak tahu. Bila naik ini daripada bawah ke atas kan. Jadi sebenarnya terjemah simple je. Aku bersaksi. Tak payah naik-naik. Jadi kami bersaksi. Innaka, sesungguhnya engkau pasti Rasulullah. Tengok sifat orang munafik ni. Dia pergi jumpa Nabi, dia cakap depan Nabi, wallahi, dia bersumpah. Demi Allah, engkau ni memang Rasulullah. Engkau memang diutuskan oleh Allah. Engkau memang diberi Al-Quran. Mulut dia tu cukup manis. Kalau orang tengok, oh bagusnya Abdullah bin Ubay. Sebab itulah bila dia cakap tempat lain, kadang-kadang menyebabkan orang tertipu. Sebab depan Nabi cukup cantik. Di sini juga menunjukkan apa? Orang munafik ni suka bersumpah. Okey? Dia bersumpah bahawa Rasulullah adalah utusan Allah. Kemudian Allah sendiri berkata, dan Allah tahu. Allah tahu. Innaka sesungguhnya engkau pasti Rasulnya. Ni ayat kat tengah ni Allah yang cakap. Yang awal tadi orang munafik. Nashhadu innaka la Rasulullah. Ini ayat orang munafik. Nashhadu annaka la Rasulullah. Demi Allah kami bersaksi engkau ni memang utusan Allah. Kemudian Allah pun macam Allah jampuklah. Ya, Allah tahu memang Muhammad ni Rasul, betul-betul Rasul. Tetapi Allah nak beritahu apa? Nabi Muhammad memang betul Rasul. Tapi yang kamu cakap itu bahawa Nabi adalah Rasul, tipu. Allah kata, wallahu yashhadu. Dan Allah bersaksi. Innal munafiqin. Sesungguhnya orang-orang munafik lakazibun, pasti pendusta. Jadi orang munafik bila bersumpah dia guna dua huruf taukid. Satu inna, yang kedua lam. Sebab apa? Sebab dia nak meyakinkan orang yang memang tak percaya pada mereka
maka dia guna dua harfu taukid. Dan Allah pun guna dua juga. Dan Allah bersaksi sesungguhnya orang munafik adalah kazibun, berdusta. Yang dia cakap depan Nabi itu, Nabi adalah Rasulullah, Allah sendiri menafikan. Tak, mulut kamu sebenar cakap lain, hati kamu dusta. Ini pembongkaran pertama Allah kepada orang munafik. Dan juga Allah nak bagi tu sifat utama. Sifat utama yang sinonim dengan orang munafik. Apa dia? Apa dia? Berdusta. Sebab tu Nabi kata, ayat munafik 3, tanda orang munafik 3. Yang pertama sekali, bila bercakap bohong. Jadi kalau kita suka bercakap bohong, itu kita dah ada sifat orang munafik. Bila bercakap je bohong. Bila berjanji je tak tepat. Bila diberi amanah khianat, itu sifat-sifat munafik. Bila bertengkar sampai melampau, itu sifat munafik. Jadi jangan berbohong sebab dia adalah sifat munafik. Okey? Kadang-kadang kita berbohong spontan, kadang-kadang kita tak perasan. Dan benda ni akan terbongkar bila ni? Bila akan terbongkar? Iaitu bila Allah uji kita. Allah nak uji kita, Allah nak buktikan bahawa kita ni bercakap bohong, iaitu Allah bagi ujian. Kadang-kadang lah kita kata, bila aku sihat, aku nak pergi masjid. Maka Allah buktikan, Allah bagi ujian, Allah bagi sihat, tak pergi masjid. Ini ciri-ciri munafik. Bila aku pencen, aku nak pergi kelas. Maka Allah bagi dia pencen dan akhirnya terbukti sebenarnya dia berbohong. Bila aku pergi kelas, aku nak berubah. Allah buktikan, Allah bagi peluang dia pergi kelas, tengok setahun tak berubah. Berbohong, ada sifat munafik. Kalau ada kelas kat rumah aku nak pergi, tengok-tengok kelas kat rumah, tak pergi juga. Dulu kata kelas jauh, rumah jauh dengan kelas, jadi susah nak pergi. Kena jaga cucu. Sekarang Allah uji kita pada Allah hantar wabak COVID-19 dan tak payah pergi ke kelas. Kelas online. Cucu pula anak kita tak kerja, dia sendiri jaga. Kita banyak masa free, tengok-tengok tak ikut juga kelas. Kita berdusta kepada Allah. Jadi proses ni sebenarnya ujian yang berlaku sekarang, sebenarnya Allah nak bongkar siapa yang sebenar bersifat munafik. Mulut cakap lain, sebab tu Allah sebut salah satu sifat munafik dalam surah At-Taubah ialah dia kata apa? Kalau kami diberi harta, diberi duit yang banyak, kami nak bersedekah. Tapi bila diberi duit yang banyak, Allah kata mereka tak bagi pun. Ini perangai orang munafik. Berjanji nak buat, tapi bila sampai peluang, ada peluang, mereka tak buat. Ini adalah sifat antara sifat orang munafik. Okey? Saya pun nak sentuh juga ni kadang-kadang, minta maaf saya cakap, kadang-kadang orang yang suka datang kelas kan. Kadang-kadang dia suka datang kelas, tapi tak ikhlas. Ini bukan bersangka buruk, tapi nak sebagai peringatan. Datang kelas, dia tak ikhlas. Apa bukti? Bila kelas online, dia tak ikut. Sebab apa? Wallahualam, mungkin sebab orang tak tahu siapa datang. Kemudian mungkin, wallahualam, mungkin tak ada makanan. Mungkin orang tak tahu dia pakai baju apa, dia naik kereta apa. Akhirnya kelas online ni tak boleh jadi satu tempat untuk dia berniaga ke. Maka dia pun tak datang. Maka ini adalah sebagai pembuktian daripada Allah bahawa ada orang yang sama mengaku Islam, yang sama solat, yang sama puasa, tapi sebenarnya dia ada ciri-ciri munafik. Banyak benda yang dia berjanji nak buat, tapi sebenarnya dia tak buat. Jadi berhati-hati ya. Okey. Kemudian Allah kata apa? Ittakhazu. Mereka menjadikan aimanahum. Aiman makna sumpah. Yamin sumpah mereka. Junnatun. Kita ada perkataan jannatun.
Dan kita ada perkataan jinnatun. Perkataan sama, tulisan sama. Cuma yang membezakan baris huruf pertama. Satu junnatun dalam ayat ni. Junnatun. Yang kedua jannatun, banyak kita jumpa dalam Quran. Lahum jannatun. Dan yang ketiga jinnatun pun ada dalam Al-Quran. Minal jinnati wan nas. Jadi sebenarnya semua perkataan yang berasal daripada jim dan nun. Jim dengan nun. Maka makna dia tersembunyi. Jadi dalam bahasa Arab, apa saja perkataan yang berasal dengan jim, dengan nun, makna dia tersembunyi. Okey, kita tengok betul tak? Junnatun. Junnatun dalam ayat ini adalah perisai. Orang munafik ni dia gunakan sumpah wallahi. Wallahi supaya orang percaya dia itu Islam. Dan sumpah itu adalah sebagai perisai untuk dia tidak dibunuh, tidak dirampas hartanya. Kalau dia tak bersumpah, orang tak percaya dia Islam. Maka orang kata dia kafir. Bila kafir, orang Islam akan bunuh dia, orang Islam akan rampas hartanya. Jadi sumpah tu perisai. Okey, perisai tu nampak tak? Tak nampak. Sebab dia dalam bentuk sumpah wallahi. Tak nampak. Okey, jannatun, syurga. Syurga tak nampak. Sebab apa? Dia alam ghaib. Syurga Nabi kata yang tak pernah dilihat oleh mata. Itulah syurga. Jadi kenapa syurga dipanggil jannatun? Sebab tak nampak. Jinnatun, jin. Minal jinnati wan nas. Jin. Jin tak nampak. Jadi jin tak nampak. Yang nampak jin hanyalah jin. Siapa yang mengaku mendakwa dia nampak jin, dia adalah jin. Dan ada lagi perkataan yang berasal daripada jin, iaitu janin. Janin juga berasal daripada perkataan jim dan nun, iaitu janin. Kenapa dipanggil janin? Sebab dia dalam perut, tak nampak. Okey? Okey. Jadi orang munafik ni menjadikan sumpah mereka wallahi adalah sebagai perisai. Macam orang berperangkap, perisai itu untuk nahan daripada kena badan dia ataupun menahan daripada ditikam. Maka orang munafik pun sama. Dijadikan sumpah tu wallahi wabillahi innaka la rasulullah sebagai perisai untuk mengelak mereka daripada dibunuh kalau mereka kafir, ataupun dirampas hartanya, ataupun kalau mereka duduk dalam negeri Islam dan mereka nak Islam menjaga mereka, mereka kena bayar jizyah. Maka nak mengelak daripada bayar jizyah ataupun cukai, mereka pun mengaku Islam dengan cara bersumpah. Ini perangai orang munafik ni. Assalamualaikum. Okey, jadi di sini dalam ayat ni Allah nak beritahu sifat munafik. Sifat buruk munafik, satu apa dah? Berbohong. Berbohong. Sifat utama dia. Mana kalau tak berbohong tu dia bukan munafik lah. Yang kedua, suka bersumpah dengan nama Allah. Sifat buruk ni. Dia bercakap bohong tapi guna pula nama Allah, lagi buruk. Yang ketiga, agak-agak apa dia?
Bila dia jumpa Nabi, dia bersumpah. Dia bercakap bohong dengan cara bersumpah, demi Allah, engkau memang Rasulullah. Jadi ada satu lagi sifat tu. Selain pada berbohong dan menyalahgunakan nama Allah. Ada satu lagi sifat, apa dia tu? Apa dah? Ha? Tak tahu malu? Siapa tahu? Dia datang depan Nabi dan dia berpura-pura. Dia tak cerita siapa dia yang sebenar. Makna apa tu? Penakut, pengecut. Sifat munafik yang ketiga ialah pengecut, takut. Kalau kamu berani terus terang depan Nabi, kenapa depan Nabi berpura-pura? Mana kamu takut? Takut. Sebab tu orang kafir ni lebih berani pada orang munafik. Orang kafir dia lawan terang-terang. Dia maki betul-betul Nabi, depan-depan Nabi. Okey? Ini sifat. 3 sifat daripada ayat 1 dan 2. Cuba cek, ada tak dalam diri kita berbohong? Berbohong dengan suami, berbohong dengan isteri, berbohong dengan anak, berbohong dengan ustaz. Ustaz pula berbohong dengan anak murid dia. Berbohong dengan kawan-kawan. Kemudian suka tak bersumpah? Mungkin kita taklah. Yang suka bersumpah dengan nama Allah, dengan bercakap bohong siapa? Orang politik. Nasib baik kita tak jadi orang politik. Kalau tak, sumpah tu jadi mainan kita. Dahlah sumpah dengan nama Allah, berbohong dalam rumah Allah lagi. Lagi teruk pada orang munafik nampaknya. Yang ketiga, penakut. Tak berani menceritakan yang sebenar. Kalau kamu ada kekuatan, ada keberanian, cakap je. Okey? Kemudian apa mereka buat ni, orang munafik? Fasaddu. Lalu mereka saddu, menghalang. Mereka menghalang dari jalan Allah. Tengok. Orang kafir menghalang juga manusia daripada jalan Allah. Dia cakap pada orang ramai, jangan beriman kepada Nabi, jangan pergi. Tapi mereka cakap dalam konteks mereka kafir. Mereka terang-terang menentang Nabi. Tapi orang munafik ni menghalang orang ramai daripada agama Allah dalam konteks mereka rupanya kulit mereka adalah kulit orang beriman. Ini yang lagi dahsyat ni. Yang menyebabkan Allah hukum di akhirat besok, neraka paling bawah. Mulut cakap sokong Nabi. Mulut cakap ikut Nabi. Tapi di belakang Nabi, lawan Nabi. Jangan ikut Nabi. Jangan pergi berperang. Dalam peperangan Uhud, Abdullah bin Ubay dengan kumpulan dia seramai lebih kurang 300 orang. Penting. Penting daripada peperangan Uhud. Tapi depan Nabi, engkau memang Rasulullah. Ikutlah Nabi. Ini kejahatan yang paling jahat, iaitu talam dua muka. Kemudian Allah kata, innahum, sesungguhnya mereka sa'a, sangat buruk, makanu, apa yang adalah mereka kerjakan. Jadi Allah buat kesimpulan apa dia? Sangat buruk apa yang mereka lakukan. Apa dia yang mereka lakukan? Sehingga Allah kata sangat buruk, sangat jahat. Iaitu berbohong. Yang kedua, berbohong dengan nama Allah. Yang ketiga, penakut. Penakut. Dia tak sedar bahawa Allah tahu apa yang dalam hati mereka. Okey. Sebelum saya sebut antara sifat orang munafik, kita habiskan satu ayat lagi, ayat yang ketiga. Zalika, demikian itu. Ini juga sebab kenapa amalan mereka sangat buruk. Amalan mereka sangat buruk, iaitu demikian itu bahawa
Sesungguhnya amanu, mereka beriman. Summa kafaru, kemudian mereka kufur. Jadi buruknya amalan mereka juga sebab apa? Ini yang paling besar, iaitu mereka asalnya dah beriman, tapi akhirnya mereka kufur kepada Allah. Jadi kalau orang tanya, orang munafik ni asalnya beriman ke ataupun asalnya memang kafir? Kemudian dia berpura-pura Islam. Kalau ikut ayat ni, amanu, mereka asalnya beriman. Kemudian baru kafir. Sebab tu Allah kata sangat buruk perbuatan mereka. Kalau dah beriman, duduk dalam cahaya, duduk dalam ketenangan, tiba-tiba keluar, duduk dalam kegelapan, duduk dalam kejahilan, mana otak dia dah tak waras. Duduk dalam kesenangan, tiba-tiba nak duduk dalam kesusahan. Duduk dalam rumah besar, tiba-tiba nak duduk rumah setinggan. Itu tak waras. Jadi Allah kata, buruknya mereka sebab mereka dah beriman, tapi kafir. Ada juga pendapat mengatakan mereka beriman ni sebenarnya, iaitu fitrah semula jadi mereka. Sebab Nabi kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak-anak dilahirkan dalam keadaan fitrah semula jadi, iaitu beriman. Ada juga maksud beriman ni iaitu dari segi fitrah semula jadi. Tiba-tiba mereka kufur kepada Allah. Lepas beriman dan kufur, apa berlaku? Fatubi'a. Lalu tubi'a. Tubi'a apa mana? Tubi'a sama dengan khutimah. Ditutup. Dikhatam. Dicop. Cop kat mana ni? Ala atas qulubihim. Hati-hati mereka. Dicop atas hati mereka. Apa maksud ditutup ni? Kita nak faham apa maksud. Kita boleh faham kalau kata sekolah tutup, mana tak boleh pergi belajar. Office tutup, tak boleh pergi ke office. Masjid tutup, tak boleh solat di masjid. Tapi kalau hati ditutup, apa makna dia? Siapa tahu? Dia dua arah. Ini hati dia. Hati dia ada syirik. Iman kat luar ni, iman. Jadi bila Allah tutup, maknanya syirik tak boleh keluar, iman tak boleh masuk. Itu makna tubi'ah. Bila Allah tutup je, yang syirik kufur dalam hati dia tak akan keluar langsung. Duduk kat situlah. Dan yang iman kat luar pun, cakaplah apa tak akan masuk. Sebab Allah dah sealkan. Ini yang paling menakutkan. Sebab itulah jangan ada sifat munafik. Sebab akhirnya Allah akan tutup hati. Maka sebab itulah Allah kata apa di hujung? Fahum la yafqahun. Maka mereka la yafqahun, tidak faham. Apa maksud ni? Apa yang Allah nak bagi tahu? Fahum la yafqahun. Tak faham apa ni? Tak faham agama. Jadi walaupun dia solat belakang Nabi, walaupun dia ikut tazkirah bersama Nabi, walaupun dia puasa bersama Nabi, walaupun dia solat tarawih bersama Nabi, tapi Allah sifatkan mereka jahil agama. Jahil. Jadi kalau duduk bersama Nabi, ikut kelas Nabi pun masih boleh jadi jahil, maka kalau ikut kelas ustaz biasa ni, kalau ikut kelas tadabbur, mungkin boleh jadi jahil lebih lagi pada itu. Dia ikut kelas tapi tak faham apa-apa. Ikut kelas tapi tak beramal. Bukan satu benda yang luar biasa. Sebab benda ni dah berlaku zaman Nabi. Ikut khutbah Nabi, ikut tazkirah Nabi, ikut solat bersama Nabi tapi masih jahil agama. Kenapa ni? Kenapa ni? Apa yang menghalang mereka faham agama? Sebab hati mereka telah terkunci. Apa sebab hati terkunci? Tengok Ini hati ya. Hati terkunci sebab apa? Dia berakhir dengan apa? La yafqahun. Jahil agama. Puncanya
hati terkunci ya. Bila hati terkunci, jahil agama. Sebab saluran untuk dapat ilmu dah tak ada, hati telah tak waras. Tapi punca daripada hati terkunci apa dah? Pembohong. Suka bersumpah. Pengecut. Jadi kalau suka cakap bohong, suka bersumpah dengan nama Allah, kemudian pengecut pula, maka membawa kepada hati terkunci. Bila hati terkunci, membawa kepada la yafqahun, tidak faham agama. Sebab tu Allah, Nabi puji ya, Nabi puji orang yang faham agama. Apa kelebihan orang yang faham agama? Nabi kata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak khairan, kebaikan padanya. Kalau Allah nak orang tu jadi baik, Allah jadi beri kefahaman agama. Dan bila Allah nak orang tu tak baik, orang jadikan dia tak faham agama. Jadi orang munafik ni jenis orang yang Allah tak nak kebaikan padanya. Jadi takut kita termasuk orang yang belajar, solat, puasa, haji, tapi agama tak faham. Ataupun tahu tapi tak beramal. Takut-takut kita ada ciri-ciri orang munafik ni. Okey? Jadi saya nak sebut beberapa sifat munafik. Takut-takut sifat tu ada pada diri kita yang Allah sebut dalam Al-Quran. Satu, malas beribadat. Sifat munafik. Sifat munafik, malas beribadat. Allah sebut malas solat. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Bila mereka nak solat, malas. Sebenarnya bukan solat saja. Sebenarnya apa saja ibadat dia malas. Malas nak baca Quran, malas nak berzikir, malas nak pergi kelas tadabbur, malas nak pergi kelas apa-apa yang baik, dia malas. Itu adalah sifat munafik. Malas nak bangun malam, rajin bersahur, cepat berbuka, malas nak berdoa. Itu sifat munafik. Allah sebut dalam surah apa ni? Surah An-Nisa ayat 142. Surah An-Nisa ayat 142. Okey. Betul? Wa iza qamu ila salati malas. Apa ni? Yang kedua, berat salat berjemaah. Berat salat berjemaah. Khususnya orang lelaki ni. Sebab tu saya dah sebut tadi, Allah tak akan biarkan orang tu mengaku beriman, melainkan Allah akan uji dia. Contohlah, bulan Ramadan, ramai mengaku beriman. Ramai pergi ke masjid. Tapi Allah test dengan apa? Salat subuh. Tengok-tengok salat subuh tak ramai. Itu ciri-ciri munafik. Kalau tengok salat raya ramai, tapi salat subuh, salat isya dah tak ramai. Itu ciri-ciri munafik. Jadi salat malas, salat jemaah lagi malas, dan jemaah subuh dan isya lagi malas. Itu ciri munafik. Ceklah pada diri kita, ceklah pada anak-anak kita.
rasanya banyak ada sifat ni, iaitu malas beribadat. Orang beriman kena rajin. Orang beriman ni Allah kata apa? Fastabiqul khairat, berlomba. Bukan setakat tak malas, tapi sentiasa berlomba. Ada peluang je baca Quran, ada peluang je bangun malam, ada peluang je zikir, ada peluang je tadabbur. Dia tak akan buang masa. Fastabiqul khairat. Okey? Saya nak soalan, apa punca jadi malas ni? Cuba buka surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 46. Surah At-Taubah ayat 46. Okey, surah At-Taubah ayat 46. Cuba kita tadabbur. Ayat ini menjawab persoalan tadi. Kenapa ada setengah ramai orang Islam sendiri malas beribadat? Okey, ini daripada surah Taubah. Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bila Allah Nabi isytiharkan perang, berjihad, orang munafik tak nak keluar. Orang munafik tak nak keluar. Sebab apa? Inilah salah satu cara Allah nak buktikan orang tu benar-benar beriman ataupun berbohong. Iaitu Allah bagi ujian. Antaranya ujian yang paling besar, yang paling jelas, yang paling orang munafik tak suka apa dia? Berjihad. Sebab bila berjihad ni kena korban bukan harta sahaja, nyawa. Dan kemungkinan besar berpisah dengan keluarga, berpisah dengan dunia. Ini yang paling orang munafik tak suka. Jadi salah satu cara Allah nak bongkar kemunafikan orang yang mengaku beriman ialah dengan wajibkan berjihad. Sebab itulah dalam peperangan Tabuk yang Allah sebut dalam surah Taubah ni, ramai masa tu panas, kemudian perjalanan jauh dan sebenarnya tak berlaku peperangan, tapi Allah nak test je. Daripada situ Allah dapat tahu siapa yang benar, siapa yang berdusta. Okey, Allah kata apa? Walau aradul khuruj. Kalau mereka tu orang munafik nak khuruj, keluar berjihad. Apa mereka buat? Kalau mereka nak keluar berjihad, ada tanda. Iaitu, la'a'addu lahu uddatan. Mereka akan buat persiapan. Katalah Nabi kata, kita akan keluar berjihad minggu depan. Dan tempat pula jauh. Mereka akan buat mulai persiapan hari ini. Dengan untanya, dengan cari duitnya, dengan sediakan makanan untuk keluarga. Banyak. Pasti mereka akan buat persiapan. Tapi bila mereka tak buat persiapan, itulah bukti mereka tak nak keluar. Okey? Bila mereka tak nak keluar, apa Allah buat pada mereka? Ini yang menakutkan. Walakin karihallahum bi'asahum. Bila mereka tak nak keluar, Allah benci. Allah tak suka mereka keluar. Tengok kesan dia. Bila tak suka beribadat, bila tak suka mentaati Allah, Allah pun benci pada kita dan Allah tak nak tengok kita beribadat padanya. Caranya apa? Step pertama Allah benci, step kedua wasabbatahum. Apa makna wasabbatahum? Dia terjemah apa tu? Dia terjemah apa? Allah jadikan dia lemah, malas, berat untuk keluar berjihad. Fasabbatahum,
Allah jadikan dia lemah, berat dan rasa malas. Maka dikata padanya, waqila qu'udu. Okey, sekarang kamu tak payah keluar, duduklah bersama orang yang duduk. Siapa? Yang tak pergi berperang siapa? Perempuan. Kamu ni sama tara dengan perempuan. Duduk dengan siapa? Budak-budak, kanak-kanak. Sebab mereka tak wajib. Itulah taraf kamu. Jadi ayat ini menakutkan apa? Bila manusia, bila tak nak beribadat, Allah jadikan apa? Allah benci. Ni, karih Allah. Allah tak suka dah kita beribadat. Contohlah, kita tak nak solat. Allah benci tengok kita solat. Okey? Step seterusnya, lepas Allah benci, Allah buat apa? Allah jadikan kita lemah semangat, malas, berat. Allah begitu, Allah buat, tapi ingat puncanya daripada siapa? Bermula daripada sini lagi. Step pertama lagi, tak nak. Bila kita yang tak nak, habis. Jadi minta maaf saya cakap, kadang-kadang maaf saya cakap. Orang yang suka baca Quran, suka khatam, tapi tak nak bertadabbur, tak nak faham, maka Allah jadikan apa? Dia rasa tadabbur ni tak penting, rasa tadabbur ni bebanan. Tengok, dan akhirnya dia tak akan tadabbur sampai bila-bila. Dalam kepala dia kena khatam je, nak ringan je. Lepas khatam berseronok. Sedangkan Nabi terima Quran dengan rasa susah, berat dan rasa macam separuh mati. Dia dapat Quran setakat nak khatam, setakat nak buat majlis sahaja. Ingatlah. Jadi kata ulama, kalau dia tak nak baca Quran, Allah pun benci mendengar suara dia. Maka Allah akan sibukkannya dengan urusan dunia. Asyik tak ada masa je nak baca Quran. Kenapa? Allah sibukkan. Kenapa? Sebab dia memang tak nak baca Quran. Kalau dia tak nak tadabbur Al-Quran, Allah jadikan dia, Allah tak nak tengok muka dia dalam kelas tadabbur. Walaupun ada masa, tapi Allah jadikan dia terlupa. Allah jadikan sibuk dengan benda-benda yang remeh-temeh. Itu bahaya tu. Jadi jangan main dengan Tuhan. Bila kamu tak suka dengan Tuhan, Allah lagi tak suka pada kamu. Okey? Jadi saya sebut hari ini dua aja sifat munafik. Pertama, malas beribadat. Bila rasa malas je, lawan. Sebab takut-takut bila malas, akhirnya Allah jadikan kita lagi lemah dan lagi rasa terbeban dengan ibadat. Sebab Allah nak tengok, Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat terakhir, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berkata, Allah puji, siapa yang bersungguh-sungguh melawan nafsu untuk mendapat kebaikan, keredaan kami, lanahdiyannahum, pasti kami tunjuk jalan kebaikan. Jadi Allah nak tengok, kamu bersungguh ke tak? Kalau main-main, okey. Cukup setakat ni, aku pun tak nak tengok muka kamu. Aku tak nak tengok muka kamu di masjid, tak nak tengok muka kamu di kelas-kelas agama, aku tak nak dengar suara kamu baca Quran. Ini yang menakutkan. Okey? Yang kedua, berat solat jemaah, khususnya subuh dan isya. Dan ada banyak lagi sifat orang munafik. Ulama senaraikan ada 64, 65 sifat munafik yang Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi kita sambung ke datang insya-Allah. Kita baca sikit buku, ada masa sikit Bulughul Maram. Dah. Okey, kita baca sikit Bulughul Maram bab tayammum. Ada satu hadis lagi. Hadis yang ke-127. Muka surat 257. Bab tayammum, muka surat 257, hadis ke-127. Qala al-musannif rahimahullah wa an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala minas sunnah alla yusalli ar-rajulu bitayammumi illa salatan wahidah summa yatayammamu lis-salatil ukhra. Maksud dia,
daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, sebahagian amalan sunnah adalah seseorang itu tidak boleh solat menggunakan tayammum kecuali untuk satu solat je. Jadi hadis ni maksud dia sunnah Nabi kalau sekali tayammum sekali solat. Katalah masuk waktu zuhur, dia bertayammum, kemudian dia solat zuhur dan solat sunat qabliyah, okeylah. Tapi tak boleh dah guna untuk solat asar. Kalau ikut maksud hadis ni. Kemudian hendaklah dia bertayammum lagi untuk solat yang lain. Jadi sebenarnya ulama berbeza pendapat bila satu tayammum tu adakah boleh solat satu solat saja ataupun satu tayammum boleh solat macam-macam solat dan berbagai-bagai waktu selagi mana tidak terbatal. Okey, kita baca perbezaan pendapat. Fiqhul hadis, secara tekstual hadis ini menunjukkan bahawa orang yang bertayammum hanya boleh menunaikan sekali solat sahaja. Hal ini bermakna sekiranya ingin menunaikan solat yang lain, maka wajib bertayammum sekali lagi. Dengan kata lain, satu tayammum hanya boleh dilakukan untuk satu solat fardu sahaja. Namun ulama berbeza pendapat dalam hal ini, memandangkan hadis ini adalah dhaif. Hadis yang kita baca ni sebenarnya hadis dhaif. Bahkan kata Al-Hafiz Ibn Hajar, hadis ini sangat-sangat dhaif, sangat lemah. Jadi tak boleh jadikan hujah. Okey. Tengok apa pendapat empat mazhab. Menurut pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i, dua mazhab, Maliki dan Syafi'i, termasuk mazhab kita, tidak harus dua solat fardu dengan satu tayammum. Jadi kalau ikut mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab kita, mazhab Syafi'i, sekali tayammum satu solat je. Tak boleh satu tayammum solat zuhur, kemudian bila tunggu masuk waktu asar, kita solat asar pula dengan tayammum yang tadi. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Begitu juga mazhab Maliki. Okey, mazhab Hambali pula, mazhab yang ketiga, mazhab Hambali berpendapat satu tayammum tidak boleh digunakan untuk dua salat dalam dua waktu. Tak boleh digunakan untuk dua salat dalam dua waktu. Beza. Kalau mazhab Syafi'i, satu tayammum, satu salat. Katalah dia jamak. Zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar. Kalau mazhab Syafi'i dengan Maliki, satu tayammum, satu salat zuhur. Habis salat zuhur, dia kena tayammum balik dan salat jamak asar. Itu mazhab Syafi'i dan Maliki. Tapi mazhab Hambali, satu tayammum tak boleh dua salat dalam dua waktu. Contoh salat zuhur, dia tayammum salat zuhur. Dia tak jamak. Kemudian bila masuk waktu asar, dia masih ada wuduk dengan tayammum tadi. Dia tak boleh salat asar dengan satu tayammum. Tapi kalau dia jamak zuhur dan asar dalam waktu zuhur dengan satu tayammum, mazhab Hambali boleh. Okey? Yang tak boleh dua waktu. Okey. Tinggal satu lagi mazhab. Mazhab Hanafi pula berpendapat hukum tayammum adalah sama dengan hukum wuduk dan mandi wajib. Tayammum dengan wuduk sama. Kalau wuduk boleh solat sampai 5 waktu solat, sampai macam-macam solat, maka tayammum tu ganti pada wuduk. Jadi kalau wuduk boleh 4-5 solat, tayammum pun sepatut boleh. Dan apatah lagi kata mazhab Hanafi, hadis yang kata tak boleh hadis dhaif. Hadis yang kata tak boleh, dia kata pendapat ini menolak hadis Ibnu Abbas yang dhaif dan ia tidak boleh dijadikan hujah sebab dia dhaif. Oleh itu hukum tayammum hendaklah dikembali kepada asal, iaitu tayammum sebagai alternatif kepada wuduk. Maka fungsi juga adalah sama dengan wuduk. Kalau wuduk boleh solat macam-macam solat, maka tayammum pun sama. Sebagaimana wuduk sah digunakan tanpa had sehinggalah ia terbatal, begitu juga dengan tayammum yang boleh digunakan tanpa had dan tidak akan terbatal dengan masuknya waktu solat yang lain. Begitu juga tayammum akan terbatal apabila sebab yang mengharuskan tayammum tiada. Jadi kalau ikut mazhab Hanafi, kita ambil masuk waktu zuhur, kita tayammum. Kemudian salat zuhur. Lepas tu air tak ada lagi dan wuduk kita tak batal dengan tayammum tadi. Masuk pula waktu asar, air belum ada. Kita boleh solat lagi dengan tayammum yang kita ambil waktu zuhur. Kemudian masuk pula maghrib dan air belum ada.
maka mazhab Hanafi boleh. Walaupun 3 solat dan 3 waktu. Kecuali kita terbatal wudu ataupun bila ada air. Bila ada air, tayamum pun terbatal. Okey, jelas ha? Jadi kalau ikut ni, nak ikut mazhab mana ni? Ha? Nak ikut mazhab mana ni? Ha? Kalau ikut dalil yang paling kuat ialah satu tayamum boleh solat beberapa solat selagi mana tidak batal wuduk dan tidak jumpa air. Sebab dalil yang mengatakan satu tayamum satu solat tak boleh jadi hujah, hadis dhaif. Jadi pendapat paling kuat satu tayamum boleh solat walaupun dia bukan pendapat mazhab Syafi'i. Ustaz, itu dah mazhab lain, kena tukar mazhab. Tak payah. Sebenarnya kita ada pun banyak dalam amalan kita ambil pendapat mazhab lain. Contohnya masalah sentuh laki perempuan kan. Bila pergi Mekah kita ambil pendapat mazhab lain. Contoh kanak-kanak duduk dalam saf orang dewasa. Dalam mazhab Syafi'i boleh, Imam Nawawi membenarkan. Tapi hampir semua masjid tak benarkan kanak-kanak duduk bersama orang dewasa. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i membenarkan. Kita ambil pendapat mazhab lain. Jadi tak salah, 4 mazhab ni adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, tak terkeluar daripada Islam. Yang salah kita ambil mazhab Syiah ataupun mazhab yang keluar daripada 4 mazhab ni. Okey? Cukup insya-Allah. Jadi insya-Allah minggu akan datang kita masuk tajuk baru, bab haid. Ini berkenaan dengan wanita. Bab yang ke-11 iaitu berkenaan dengan haid, insya-Allah. Cukup Soalan sama ke soalan berulang? Okey. Surah Al-Ankabut. Intipatinya kita kena tadabbur dululah. Cuma di peringkat awal tu lebih kepada Allah nak bagi tahu manusia ni tidak akan dibiarkan dalam keadaan mengaku beriman. Hidup adalah ujian. Jadi ujian tu satu kemestian untuk Allah membuktikan bukan semua yang mengaku beriman. Jadi surah Al-Ankabut secara umumnya nak bagi tahu hidup adalah ujian dan ujian adalah satu kemestian sebagai pembuktian manusia yang mengaku beriman sama ada benar ataupun berdusta. Wallahu a'lam. Kalau ibadah kita tidak mengikut sunnah tetapi mengikut kebanyakan orang atau terlibat dengan perkara-perkara bid'ah secara sengaja. Macam mana? Semula? Kalau ibadat kita tak ikut sunnah tapi ikut kebanyakan orang yang terlibat dengan benda yang bid'ah, adakah kita termasuk dalam munafik? Tak, yang buat benda bid'ah ni dia tak termasuk munafik. Sebab dia tak berbohong pun. Cuma dia rasa yang dia buat tu tak salah. Dia akui yang Nabi buat tu betul. Dia tak mendustakan Nabi. Dan dia tak bercakap bohong pun. Cuma dia rasa yang dia buat tu tak salah. Dia tak termasuk dalam bab munafik. Tapi masuk dalam bab lain. Yang Allah sebut dalam surah Al-Hujurat. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah innallaha samiun alim. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Bila nak buat apa-apa saja amalan, kena tanya dulu. Allah dan Rasul izin tak buat? Nabi buat tak? Kalau tak tanya, lawan Allah. Kalau tak tanya dulu, tak cek dulu Nabi buat, lawan Rasul. Itu bukan munafik, itu lawan. Sebab tu Allah kata apa? Bila kamu buat apa yang Nabi tak buat, antahbata a'malhum. Sia-sia amalan kamu. Sia-sia amalan kamu. Itu lebih kepada mengingkari perintah Allah dan Rasul. Wallahu a'lam. Apakah peluang-peluang amalan yang lain bagi orang yang disifat munafik ini agar Allah akan mengampunkan selain taubat? Macam mana? Nak tahu peluang ataupun amalan agar orang sifat munafik ini Allah ampunkan. Ya. Tidak ada Allah sebut dalam Al-Quran Allah akan mengampunkan semua dosa. Termasuklah syirik. Kecuali dia mati dalam syirik. Bila mati dalam syirik, di akhirat besok Allah tak akan ampunkan dosa syirik. Jadi makna selain pada syirik Allah ampunkan.
Jadi munafik ni, dia kalau ada sifat munafik, dia tak sampai tahap syirik. Kalau ada sifat munafik, seperti berdusta, khianat amanah, suka bertengkar, malas ibadat, dia bukan syirik. Jadi kalau syirik pun Allah ampunkan kalau bertobat, maka sifat munafik itu lagi Allah ampunkan. Cuma bila bertobat kena cukup syarat lah. Mesti ikhlas kerana Allah, mesti menyesal, mesti tinggal dosa itu, kemudian berazam tak akan ulang lagi, kemudian bertobat di waktu ketika taubat diterima, bukan di waktu taubat tak diterima. Bila cukup syarat, maka Allah ampunkan walaupun kamu bapa munafik. Sebab itulah ramai orang munafik zaman Nabi bertobat dan akhirnya jadi sahabat dan orang yang beriman. Wallahu a'lam. Kalau share fakta-fakta agama yang tak sahih, ada kena munafik. Ha? Share fakta-fakta agama yang tak sahih, termasuk dalam perbuatan munafik. Itu termasuk dalam perbuatan orang yang berdosa lah. Sebab Allah kata, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila kamu dapat berita daripada orang fasik, kamu kena cek dulu. Perintah Allah apa dia? Fatabayyanu. Tiba-tiba kamu terus sebar tanpa cek. Kamu mengingkari perintah Allah. Dia lebih kepada berdosa orang yang asi mengingkari perintah Allah. Jadi bertaubat je, iaitu stop. Jangan sebar lagi benda yang tak pasti betul. Kenapa dalam surah At-Taubah tak mula dengan bismillah? Kenapa? Surah At-Taubah tak ada bismillah. Surah Taubah tidak ada bismillah. Ulama beza pendapat. Ada mengatakan surah At-Taubah dengan surah Al-Anfal sebenarnya dia satu. Dia satu surah. Maka sebab tu tidak ada pemisah. Bismillah ni dia adalah sebagai tanda pemisah antara surah dengan surah yang lain. Jadi pendapat pertama dikata surah Al-Anfal dengan surah Taubah sebenarnya satu surah. Maka sebab itu tidak ada pemisah dengan bismillah. Pendapat kedua mengatakan surah At-Taubah ni Allah nak cerita bara'ah. Allah berlepas diri daripada perbuatan syirik. Jadi bila nak sebut benda yang tak elok, maka ulama kata tak bagus dimulakan dengan bismillah. Bismillah ni kita sebut bismillah bila nak buat benda yang baik. Jadi kalau benda yang tak baik jangan baca bismillah. Sama juga surah Bara'ah ni Allah nak menceritakan aku dan Rasul berlepas diri daripada syirik dan perbuatannya. Jadi benda tu tak baik maka tak disebut, tak dimulakan dengan bismillah. Wallahu alam. Okey. Dah ha? Ada satu bilas. Ustaz, dalam solat sunat perlukah baca ta'awuz seperti dalam solat fardu? Dia hukum salat sunat sama dengan salat fardu. Kena ada ta'awuz, ada bismillah dan selepas Fatihah baca surah, hukumnya sama. Cuma yang ni nama dia salat fardu, iaitu namanya salat sunat. Bahkan salat sunat pun disunatkan membaca doa iftitah. Walaupun namanya salat sunat qabliyah, salat sunat witir. Sunatnya ialah apa yang Nabi buat. Nabi bila solat sunat, Nabi baca doa iftitah, Nabi baca ta'awuz, Nabi baca surah selepas Fatihah. Jadi sama je. Hukum yang berbeza, nama solat. Yang tu solat fardu, yang ni solat sunat. Wallahu a'lam. Okey, cukup kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.